Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tughfaru dzunub wa bi karamihi tustarru uyub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hormati tuan-tuan dan puan sekalian. Alhamdulillah, terima kasih dah hadir pada sesi kuliah kita pada hari ini, pada pagi ini. Walaupun kita banyak kesibukan kita kan, ada yang nak pergi kenduri, ada yang cucu mai cuti sekolah kan. Tapi alhamdulillah kita ambil juga peluang kita untuk duduk di majlis ilmu. Inilah satu keberkatan kepada kita. Orang yang Allah berkatkan pada usianya, Allah bagi dia peluang untuk dia duduk di majlis ilmu. Ramai orang yang Allah bagi peluang, tapi ada yang mengambil, ada yang tak ambil. Ada yang ambil, ada yang tak ambil. Peluang ni semua kita ada, sebab Allah Maha Adil. Jadi semua kita ada peluang untuk ilmu. Ada yang mengambil peluang itu dan dia menuntut ilmu, ada yang tak mau. Maka dia buang masa macam tu saja. Kan? Alhamdulillah. Jadi ketika mana kita duduk dalam majlis ilmu, kita kata apa? Alhamdulillah. Mana Allah pilih kita daripada beribu-ribu orang, Allah pilih kita. Kita syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan niatkan menuntut ilmu kita kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiki hati kita, tambah ilmu kita, dan jika mana kita tambah ilmu dan kita mengetahui tujuan kehidupan kita. Ya. Jadi insyaAllah pada pagi ini kita akan membaca ataupun membawakan sebuah tajuk gambaran muka orang yang tak solat di akhirat kelak. Gambaran ataupun rupa ajalah, rupa manusia yang meninggalkan solat di akhirat kelak, dia dibangkitkan rupa apa? Kan? Sebab solat ini Nabi menyebutnya apa? Imaduddin. Imad tu tiang. Dan faman tarakaha faqad hadamaddin. Dan sesiapa faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sesiapa yang mendirikannya, sungguhnya dia telah menguatkan agamanya. Wa man tarakaha, sesiapa yang meninggalkannya, sesungguhnya dia telah merobohkan agamanya. Jadi bagaimana pula orang yang meninggalkan solat dibangkitkan di akhirat? Dia agak-agak wajah apa? Dia muka dia macam mana? Kan? Jadi menyerupai muka dia babi hutan. Orang yang tak solat, maka wajahnya ketika dibangkitkan oleh Allah, Allah ubah rupa dia macam babi hutan. Kenal babi hutan? Tahu kan? Babi hutan. Lalu kalau kita pergi mandu kat jalan-jalan kampung atau jalan kebun, dia melintas. Kan?
Kita berkata, babi, memang babi pun. Kan? Adakah nama dia mencabut? Bukan kita cabut, tapi memang babi pun yang mentah tu. Kan? Bukan cabut. Tapi memang mentah tu babi. Kita terkejut kan? Terkejut. Ada yang tanggap babi tu kan? Jadi rupa orang yang tak solat di dunia ni, Allah bangkitkan di akhirat, dia rupa dia macam rupa babi hutan tu lah. Masya Allah kan? Jadi termasuklah di dalamnya itu bukan takat orang tak solat tak, tapi termasuklah orang yang melengahkan solat akan dibangkitkan wujud dia macam babi hutan. Orang yang melengahkan solat, bukan dia tak solat, dia solat tapi melengahkan waktu solat. Dia menangguh-nangguhkan waktu solat. Dia tangguhkan waktu solat sehingga sampai wayang maghrib dia tangguh hingga besok. Tangguh. Dia tangguh dengan isyak hingga subuh. Tak tahu dia buat apa. Kan? Memang penyakit ni. Menangguhkan solat tu penyakit. Kan kena ru'yah. Takut apa? Ada jin yang bisik dia dengan solat. Jangan solat waktu tu. Jadi mereka yang suka meringankan solat ataupun menangguh-nangguhkan solat, melengahkan solat, akan dibangkitkan di akhirat kelak menyerupai babi hutan. Keadaan mereka ini dijelaskan melalui satu seruan dari sisi Allah yang Maha Pengasih. Dan dalam satu makna, mereka itu adalah orang-orang yang suatu hidupnya meringan-ringankan solat. Maka inilah balasannya, dan tempat kembali mereka adalah neraka. Mereka diseru, dan ketika mana dibangkitkan orang yang tak solat ni, dia rupa dia macam babi hutan dan ada seruan. Maka Allah mengatakan mereka itulah orang-orang yang sewaktu di dunia dulu meringan-ringankan solat, menangguh-nangguhkan semayang. Maka inilah balasannya, dan Allah akan umpan dia masuk ke dalam api neraka. Ini peringatan kepada orang yang tak solat, kepada orang yang menangguh-nangguhkan solat. Ada sebuah hadis yang panjang menerangkan mengenai solat ini adalah anugerah yang diberikan Allah kepada orang yang menjaga solatnya. Solat ni Allah anugerahkan kepada orang yang menjaga solatnya, dan azab yang diterima oleh mereka yang melengah-lengahkan dan melalaikan solat. Hadis ini banyak disebutkan oleh para ulama ketika mereka mengadakan kuliah kan, banyak disebutkan kan, di sekolah-sekolah atau masa madrasah kan, masyhur kan. Hadis tersebut menyebut bahawa Allah akan menganugerahkan 5 kurnia atas orang yang menjaga solat. 5 kurnia ni. Jadi Allah anugerahkan 5 kurniaan kepada orang yang menjaga solat. Maksud dia menjaga waktu solat. Ketika tiba waktu solat, dia solat. Dia tak tangguhkan masa dia. Allah kurniakan dia 5 keistimewaan. Yang pertama, rezeki yang dimudahkan. Rezeki yang dimudahkan. Yang ni kurniaan orang yang solat di awal waktu. Kalau rezeki kita nampak susah, kita buat usaha dah, susah nak datang, susah nak menjadi. Tengok sembahyang kita. Adakah kita solat di awal waktu, ataukah kita tangguhkan waktu ni? Itu. Tengok dia sembahyang kita. Kita usaha dah, tapi tak menjadi. Macam-macam usaha kita. Kan? Kita niaga ni, niaga tu, niaga ni. Semua kita niaga kan? Kan? Rumah dia tak niaga. Kan? Rumah tak jual, semua jual dah. Jual ni, jual tu, jual ni, tak jumpa ni. Tengok sembahyang kita. Tengok sembahyang. Adakah solat kita masalah? Waktu sembahyang kita ataukah kita tangguhkan? Kalau kita menangguhkan waktu solat,
makna dia apa? Rezeki kita pun tertangguh juga. Ada telefon tu, angkat tak apa. Tak ada masalah. Alhamdulillah. Jadi dalam kuliah saya tak apa. Kan saya ramak dah sebelum ni kan. Aku tak tahu apa sebelum ni. Ada telefon lah, angkat. Sebab takut ada hal yang sama. Angkat dia tak ada masalah. Saya diam lah. Tu. Jadi semua saya tahu dah semua. Saya pilih saya. Boleh apa? Boleh lena apa? Boleh angkat telefon? Boleh. Tak masalah. Tak masalah. Angkat dia. Sebab kita tak tahu apa keperluan orang. Kita tak tahu apa nama, apa hajat orang yang tu telefon tu. Kita tak tahu. Adakah dia berhajat sangat ataupun dia segera kan? Boleh keluar. Tak ada masalah. No? Jadi balik kita tajuk kita. Sambung tajuk kita. Jadi kurniaan Allah kepada orang yang solat awal waktu ni, Allah kurniakan dia rezeki yang mudah dia memperoleh rezeki. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah selamatkan dia daripada siksaan kubur. Itu kira kemahir kan? Ni yang kita nak kan? Sebab hidup ni tak lama, kita akan masuk juga balik kampung tu ya kan? Balik kampung tu kita masuk tu ya, tak bangkit sampai hari kiamat. Jadi orang yang menjaga solatnya, Allah selamatkan dia daripada azab kubur. Jagalah waktu solat kita. Apapun sibuknya kita, kalau masuk waktu solat, beritahu sat tu sembahyang sat. Sembahyang dulu. Macam tu. Sebab apa? Sebab kemuliaan tu. Orang yang menjaga waktu solat, Allah akan selamatkan dia daripada azab kubur. Masya Allah. Masuk ke kubur yang sempit tu. Kubur sempit tak? Sempit sangat. Tu baru kita tengok tu kan? Belum lagi yang dirasai oleh orang yang masuk tu bagaimana. Tapi orang yang menjaga solatnya, Allah akan selamatkan daripada azab kubur. Jadi kita ni tengok kan, muslimat kan, muslimin sembahyang kat masjid tak apa kan, tapi muslimat main kat rumah ni jaga-jaga. Sebab apa? Suka menangguh-nangguhkan semangat. Saya tak tahu. Tapi tanyalah diri masing-masing. Saya tak tahu. Kan? Sebab saya bukan peramal, saya bukan ahli nujum. Kan? Saya tak tahu. Tapi tanyalah diri kita masing-masing. Kan? Dari diri kita. Adakah saya menangguhkan waktu solat? Jadi kena jaga. Kemudian kurniaan yang ketiga, Allah berikan kepada orang yang menjaga waktu solat ialah kurniaan ketiga ni. Jadi dua kan? Dua tadi Allah selamatkan daripada siksa kubur. Yang ketiga, dia akan menerima buku catatan amalannya dari tangan belah kanan dia. Itu sebagai petanda tu. Orang yang Allah berikan buku tulisan amal ibadahnya daripada belah kanan, bermakna dia ahli surga. Bermakna dia baik. Bermakna dia hisaban yasira. Allah hisab dengan hisab yang mudah. Sebab apa? Dia dapat buku catatan dia belah kanan. Itu tanda. Jadi kurniaan ini dapat kepada siapa? Orang yang tidak menangguhkan solat. Allah kurniakan dia mendapat buku catatan dia belah kanan. Allah bagi belah kanan. Semua kita nak kan? Kena buatlah mayang awal waktu. Itu yang ketiga kurniaan. Okey lah kan? Jadi kurniaan Allah kepada orang yang semayang di awal waktu, yang pertama tadi rezekinya Allah mudahkan.
Dan yang kedua, Allah selamatkan daripada seksa kubur, azab kubur. Dan yang ketiga, Allah berikan buku catatan dia esok belah kanan, petanda dia orang ahli surga, dan Allah hisap dia dengan hisap yang mudah. Dan yang keempat, dia akan melintasi sirat, sirat, titian, jambatan, bukan jambatan Pulau Pinang, titian, jambatan, sirat, nama dia sirat, pantas seperti kilat. Ni kuliah. Oh, dia bukan main, kan? Bayang, setiap kita akan lalu di atas titian yang bernama sirat. Di bawahnya, sirat ini dibentangkan di atas neraka. Dibentangkan di atas neraka. Setiap kita akan lalu di atasnya, sirat. Setiap manusia akan takut lalu atasnya. Allah kurniakan kepada orang yang menjaga solat, dia solat awal waktu. Allah kurniakan keistimewaan dia macam mana? Lalu dia cepat, dia macam kilat. Lalu kilat, macam mana kilat? Kilat laju tak? Laju. Nama dia kilat. Kan? Kalau tak laju bukan kilat, nama dia. Kan? Kalau tak laju nama kolot kan? Bukan kilat. Kan? Jadi mana apa dia? Dia laju. Ketika mana dia lalu atas sirat tu, sampai terus ke pintu surga. Ataupun sampai dia ke Al-Kausar. Itu nama telaga Kausar Nabi SAW. Tasik. Kausar. Dia laju sampai terus. Sebab Tasik ataupun telaga Kausar Nabi ni, dia selepas kita melalui sirat, maka jumpa dia. Minum. Dia telaga lah, tapi besar tasik ya. Telaga lah kira kan. Tapi dia macam besar, macam tasik. Banyak. Dan di tepi-tepi dia tu, dia siap kendi dah. Untuk kita minum. Siap dah. Tak perlu kita ambil ya. Dah kendi dah ada. Minum terus, minum. Masya Allah. Orang yang minum daripada air telaga Nabi SAW, dia tidak akan dahaga selama-lamanya. Masya Allah. Moga Allah kurniakan kita. Jadi keistimewaan orang yang menjaga solat dan solat di awal waktu tadi, Allah kurniakan dia yang keempat, dia lalu atas sirat ni, dia cepat macam kilat kan. Dia lalu. Itu yang keempat. Ni kurniaan Allah kepada siapa ni? Orang yang menjaga solat di awal waktu. Solatlah awal waktu. Jangan tangguh-tangguhkan solat. Apatah lagi meninggalkan solat. Takut-takut apa? Dibangkitkan rupa macam babi hutan. Kan? Tajuk kita kan ni tadi. Jangan lupa tajuk tu. Lupa tajuk repi ya kan. Yang kelima, kan 5 tadi. Allah kurniakan 5 keistimewaan kepada orang yang solat di awal waktu. Pertama tadi apa? Allah luaskan rezekinya. Yang kedua, Allah selamatkan daripada azab kubur. Yang ketiga, Allah berikan buku catatan amalan dia daripada belah kanan. Dan yang keempat, Allah selamatkan dia melalui sirat. Seperti mana lajunya kilat. Dia lajunya cepat. Lalu atas sirat. Dan yang kelima, dia masuk surga tanpa hisap. Yang ni memang kematian. Yang ni kematian. Yang ni memang tak ada dah. Kan? Yang ni tak tandingan dah. Sebab apa? Sebab orang yang masuk surga tanpa hisap ni ada kotor dia. Tahu kotor? Ada kotor. Ada apa? Tak, pada dia terhad. Dia tak banyak. Orang yang masuk surga tanpa hisap dia tak banyak. Dia ada had dia. Dia ada kotor dia. Masya Allah. Orang yang menjaga solat waktu, Allah masukkan dia ke dalam golongan-golongan hamba Allah yang masuk ke dalam surga tanpa hisap. Masya Allah. Kalau dapat yang ni, insya-Allah kita semua dapatlah. Amin. Kan? Insya-Allah kita semua dapatlah. Masuk surga tanpa hisap. Bayanglah tanpa hisap tu. Orang tunggu hisap tu pun berpuluh-puluh tahun nak tunggu hisap tu. Ni tanpa hisap. Sebab itulah di akhirat esok, ketika mana menunggu hisap, ada satu kumpulan manusia
Jalan je. Semua orang tengok dia. Orang tanya, siapa dia mereka ni? Mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang terus masuk ke dalam surga tanpa hisab. Siapa mereka ni? Ahli solat, ahli jihad, ahli sedekah. Geng-geng ni pun semua masuk. Dan termasuklah golongan ni, iaitu orang yang tidak menangguhkan solatnya, solat waktu. Tengok 5 ni, 5 keistimewaan ni. Orang yang sembahyang awal waktu. Kalau kita tengok keistimewaan 5 ni, agak-agak nak tak kita takut sembahyang? Kita tak mau. Tak mau. Pasal apa? Keistimewaan dia sungguh-sungguh hebat. Ingat lagi tak? Ingat? Ingat. Tak ingat lagi kan? Jadi keistimewaan orang yang solat awal waktu, dia jaga solatnya. Yang pertama ialah Allah mudahkan rezekinya. Aduh. Yang kedua, Allah selamatkan daripada siksa kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berikan buku catatan amalan dia dari belah kanan. Dan yang keempat, Allah lajukan dia lalu daripada sirat, iaitu macam lajuan kilat. Dan yang kelima, Allah masukkan dalam surga tanpa hisab. 5. Ingat Ingat 5 ni, cerita kat cucu boleh. Cerita kat anak. Kalau ada anak, cerita kat cucu. Ada cucu Ustaz? Cerita kat anak jiran. Cucu jiran. Cerita tu. Masya-Allah, kita bagi tahu, kalau dah besar esok jangan tinggal waktu solat. Kena jaga solat 5 waktu dan solat di awal waktu. Sebab apa? Tahu tak keistimewaan ni ada 5. Sampaikan benda yang sikit kita dapat, sampaikan. Ilmu tu tambah ketika mana kita sampaikan. Tapi kalau tak sampaikan, ilmu tu tak tambah. Hilang, lagi lupa apa? Lupa. Sampaikan. No? Jadi kehebatan orang yang solat awal waktu beritahu Allah mudahkan rezekinya. Nak jadi jutawan tak? Nak. Bak dunia ni siapa nak kan? Nak jadi orang kaya tak? Nak. Nak tak? Nak. Kena solat awal waktu. Kan? Ni bak dunia pertama tu. Allah ulaskan. Lepas tu yang kedua hingga keempat dan kelima tadi, akhirat semua. Allah selamatkan azab kubur. Allah beri dia dalam belah tangan kanan dia buku catatan dia. Allah berikan dia lalu atas sirat kelajuan kilat kan. Kemudian Allah masukkan dalam surga tanpa hisab. 4 akhirat, 1 bab dunia tu. Wa mudahkan rezeki. Masya-Allah. Yang ni. Jadi kita hafal, kita tahu ni kelebihan dia. Pertama apa? Kita amalkan, kita jaga solat kita. Lepas tu kita habaq dekat orang-orang, kawan kita, kawan yang suka membawang tu, mai semayang dah azan dah, dia bawang ni, tak tahu bawang apa yang dia buat kan. Habis bawang merah, bawang putih pula kan. Solat tingkap kan, semua tu. Jadi kena kita habaq kat dia kan, habaq kat dia. Sebab kalau ke kawan habaq, tak ada masalah apa pun. Pasal apa? Kawan kan selalu kita melawak kan. Dia tak sakit hati dah kot kan. Kawan habaqlah melawak-lawak juga, tapi kenal sikit kan. Okey, kita sambung lah. Jadi 5 jadi kelebihan. Itulah 5 anugerah yang akan Allah kurniakan kepada mereka yang menjaga solatnya. 5 anugerah ni Allah kurniakan kepada orang yang menjaga solat dan solat di awal waktu. Di samping anugerah ini, Allah juga memberi amaran kepada orang yang melengah-lengahkan solat. Ni pula kita tengok. Bagaimana orang yang melengah-lengahkan solat, orang yang menangguhkan solat dia, ataupun orang yang tak solat langsung, dia akan menerima 5 azab. Azab yang diterima pula di dunia ni 5. Kan? 3 daripadanya dalam kuburnya dan 3 selepas kebangkitan kelak. Masya Allah. Kan? 5 azab di dunia ini. Tengok. 3 daripada dalam kuburnya. 3 azab tu.
dan 3 lepas tu daripada dibangkitkan kelak. Masya Allah. Jadi azab di dunia ni yang 5 tu apa dia? Azab di dunia ni, orang yang meninggalkan solat di dunia ni, belum lagi mati dah lagi. Azab orang yang meninggalkan solat di dunia ni, dia akan diazab dengan 5 perkara. Yang pertama, ia tidak akan diberkati kehidupannya. Kita cari berkat, tidak? Ya Allah, berkatkanlah rezekiku. Ya Allah, berkatkanlah semua anak-anak kita. Anak-anak, keluarga, harta, kita nak berkat. Apa makna berkat? Ziyadah, tambah. Berkat namanya, berkat umur, kita nak minta berkat semua. Orang yang meninggalkan solat, Allah cabut semua keberkatan hidupnya. Harta yang tak berkat, umur yang tak berkat, apa dapat? Semua tak berkat. Kalau dah tak berkat, apa jadi? Menyusahkan dia saja. Harta menyusahkannya, ada anak, anak menyusahkannya. Masya Allah. Ada pasangan, pasangan pun menyusahkan dia. Ada rumah besar pula yang menyusahkan dia. Ada usaha dia menyusahkan dia. Ada jawatan pula menyusahkan dia. Tak ada keberkatan. Pasal apa? Allah cabut keberkatannya daripada hidupnya sebab dia tidak solat ataupun menangguhkan waktu solat. Amin. Ini satu, baru satu. Yang kedua, dia kehilangan nur. Nur tu cahaya. Orang kata cahaya muka, aura. Dia kehilangan nur, di mana orang yang soleh penuh dengan nur tu. Orang yang soleh dikenali mukanya itu dengan nur ada. Nur. Nur ni apa? Cahaya. Bukan maknanya dia pasang lampu di muka kita, tak. Ya. Dia orang kata air muka ataupun aura wuduk tu. Ada. Orang yang tak solat ataupun menangguhkan solat, Allah akan ambil cahaya tu daripada mukanya. Ambil cahaya tu. Cahaya muka. Kan? Inilah yang membezakan orang yang solat dan tak solat. Kadang-kadang kita tahu pun orang Islam dengan orang yang tak Islam, kita tahu cahaya muka tak ada. Kan? Kita terkejut. Islam, dia kata saya Islam. Mayang tak? Tak mayang. Oh, patutlah. Patutlah. Kan? Patutlah kita tengok Islam tak? Kita kata Islam. Oh, patutlah. Patut apa dia kata? Diamlah. Dia gaduh pula. Dia kata patut macam tahu Islam dengan kata itu. Kan? Pasal apa? Dia ada aura muka. Cahaya. Allah akan ambil cahaya. Dan yang ketiga, Allah akan cabut pula apa? Dia tidak menerima pahala bagi amalan-amalan baik dia. Allah. Orang yang tak sembahyang, buatlah apa pun, takkan terima pahala daripada perbuatan baik dia. Orang yang tak sembahyang, buatlah apa pun. Nak buat kebajikan, nak sedekah ke, nak apa ke, buatlah. Tidak akan memperolehi pahala daripada amalan kebajikan dia. Masya Allah. Takut tu. Ingatkan hebat dah. Kan ada, pernah kita dengar dalam apa nama, dalam apa nama, banyak orang dalam apa, share apa nama, video kan, rakaman dia berkata dalam kata, ada seorang perempuan nampak dia kata, saya ni rajin ngaji. Dia kata, saya dengar kan, saya rajin ngaji, saya rajin sedekah, tapi saya tak solat. Bangga pula dia kata tu, tak solat. Ni dia jawapan dia ni. Buatlah apa pun yang kamu buat daripada kebajikan, kalau tak solat, takkan dapat pahala daripada tu. Tak dapat pahala. Takkan dapat pahala. Ini jawapan dia. Kan? Jadi 3. Yang keempat, doanya tidak dimakbulkan. Orang yang tak solat dan orang yang menangguhkan solat, doanya tidak dimakbulkan oleh Allah. Doalah banyak manapun, Allah takkan makbulkan doa dia. Tak makbulkan. Masya Allah. Sifat makbul doa tu Allah dah tarik dah. Katalah apa pun, doalah apa pun, Allah tak makbulkan. Pasal apa? Dia tak jaga solat, dia tak sembahyang.
Ni yang keempat. Allah akan berikan azab kepada orang yang tak solat ni. Di dunia ni. Yang di dunia ni. Dan yang kelima, yang last tadi ni. Di dunia tadi, 5 tadi. Dia tidak mendapat bahagiannya dalam doa-doa orang yang soleh. Tahu tak? Dia tidak akan mendapat bahagiannya daripada doa-doa orang soleh. Doa orang soleh, kita doa macam mana? Allah maghfir lana, Allah maghfir li wali walidayya dan wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Kan kita doa tu. Dan juga kepada orang Islam. Islam perempuan, lelaki, perempuan, kan? Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Orang yang meninggalkan solat, dia tak dapat doa tu. Tak kena. Tak kena. Seolah-olah apa? Bahasa kasar dia lah. Orang yang tak solat ni, dia bukan muslim, bukan muslimah, bukan mukmin, bukan mukminah. Bahasa kasar lah. Pasal apa? Tak dapat doa tu. Kalau dia Islam, mesti dapat dah. Tapi dia tak. Sebab dua-dua kata, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Tapi dikecualikan, dia tidak dapat doa orang soleh tu. Makna dia apa? Bahasa kasar dia tak Islam. Masya Allah. Tu azab orang yang meninggalkan solat ataupun menangguhkan solat. Jangan tinggalkan sembahyang, jangan tangguhkan sembahyang. No? Boleh 5 ni. Boleh tulis ni semua atau ingat apa ingat je, no? Kita ni, kita mai ni ada pelbagai, kita dah beritahu lah gitu kan, ada pelbagai. Ada orang yang mai ni dia cerdik macam Imam Syafi'i. Tak perlu buku. Tak perlu kita. Masa ingat tu. Ingat tu. Ingat tu. Tu. Dengar masuk tu. Ada kan? Kan? Ada yang besar je. Bawa buku buku. Kan? Buku. Jadi mana pun sangkaan baik. Orang yang tak bawa buku ni kena sedia macam Syafi'i. Saya macam ni. Kan? Amin dah. Tak amin. Pasal apa? Kalau kita kata amin, Allah Subhanahu Wa Taala bagi kelebihan kepada kita, Allah kuatkan ingatan kita. Kan? Boleh Ada persoalan? Sebelum kita, tadi tahu lah kan, kurniaan orang yang solat 5 kebaikan dan juga 5 yang meninggalkan solat atau belum solat. Ya, sila. Macam mana? Cincai. Tapi dia mayang Allah tu. Tapi dia mayang dia macam mana dia boleh cepat kalau dia ikut imam? Dia memang awal waktu kan dia pergi main masjid. Ataupun dia berimam, ataupun dia memang seorang lah. Dia laju. Maka orang yang semayang seorang, kalau dia tidak tumakninah, maka semayangnya tidak dikira semayang. Jawapan dia tak dapat tinggal semayang. Seperti mana Nabi SAW memerintahkan solat, sahabat ada yang solat laju, maka Nabi kata semayang, kata Nabi, semua kamu tak semayang ni. Dia semayang pula laju, semayang lagi. Dan apa? Tak dikira semayang kalau tidak semayang dia pakai tumakninah ke, laju sangat semayang dia, maka tidak dikira semayang. Jawapan dia tak semayang, tak dapat lah. Apa yang dapat? Dapat yang 5 last tu lah. 5 pertama tu tak dapat lah. Yang 5 kedua yang dapat. Itu azab di dunia. Yang 5 tu orang yang tidak solat ataupun menangguhkan solat. Itu di dunia ni. Hidupnya tak diberkati, hilangnya cahaya nur daripada muka dia. Dia tidak menerima pahala bagi apa saja kebaikan yang dia buat.
Lepas tu doa yang tidak makbul. Lepas tu dia tak dapat doa orang yang soleh. Tak dapat. Ni siapa-siapa boleh jumpakan, wahai Tuan Guru, doakan saya. Tak solat, tak dapat. Tak dapat. Masya Allah. Boleh? Alhamdulillah. Yang tiga pula. Tiga ni diberikan azab kepada siapa? Kepada orang yang meninggalkan solat di alam barzakh, di kubur. Di alam barzakh. Tengok tiga ni pula. Di alam barzakh. Yang pertama ialah, pertama lagi, dia mati dalam keadaan aib. Aib. Dia mati dalam keadaan aib. Dia mati tengah minum ketum. Contoh. Mati dalam keadaan aib. Orang yang tak solat ni, Allah matikan dia dalam keadaan aib. Aib dah. Tak solat. Ataupun dia mati, dia nak mati tu, dia banyak perkara-perkara yang tak baik dia buat. Aib dia. Kan? Mati dalam keadaan yang tak solat. Tengah judi. Buat maksiat. Tu. Yang itu. Itu ketika dia mati ni. Kan? Tiga ni. Kemudian dia mati dalam keadaan lapar. Semasa dia hendak mati ni. Tiga ni. Azab orang yang tak sembahyang akan diterima semasa dia hendak mati. Pertama, matinya dalam keadaan Allah nampakkan aib dia. Yang kedua, dia mati dalam keadaan kelaparan, lapar. Dan juga dia mati dalam keadaan dahaga, sehingga air laut di dunia disatukan tidak dapat menghilangkan dahaganya itu. Mati dalam keadaan dahaga. Masya Allah. Inilah orang yang mati, orang yang meninggalkan solat, Allah azab dia dengan tiga ni ketika mana hendak dia mati. Boleh? Ulang lagi. Kan? Mati dalam keadaan aib. Yang kedua, mati dalam keadaan lapar. Yang ketiga, mati dalam keadaan dahaga. Siksa. Maksudnya apa? Disiksa ketika mati. Manakala tiga azab akan diterima di dalam kubur pula. Tiga azab di alam barzakh. Orang yang meninggalkan salat ni, ada tiga azab di alam barzakh. Yang pertama, dia dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang rusuknya hancur. Kubur dia himpit dia sehingga tulang rusuk dia, bukan miatu dah, hancur tu. Hancur tu. Dihimpit dia tu. Masya Allah. Dahsyat orang yang meninggalkan solat ni. Ketika dia mati, hidup dia diazab. Ketika nak mati pun diazab. Di kubur pun tetap diazab tu. Kubur tu menghimpit dia hingga tulang rusuk dia hancur. Kemudian yang kedua, api dibakar dalam kuburnya dan dia diguling-gulingkan di atas baranya siang dan malam. Siang malam tu. Api dinyalakan di atas kubur, di kubur dia. Macam kambing golek. Ayam golek. Semua golek. Ayam golek, kambing golek, kerbau golek, lembu golek. Semua yang golek-golek tu kan. Kalau ayam golek tak apa. Sebab ayam tu mati dah. Dia tak rasa. Ni hidup weh. Kalau ayam tak apa, kambing golek tak apa. Sebab dia mati dah. Kita bakar, lepas tu masak, kita makan. Mati dah. Ni tak mati. Api dinyalakan di dalam kubur dia dan dia diguling-gulingkan di atas bara api yang dinyalakan tu. Siang malam. Sampai bila? Sampai hari kiamat. Allah. Auzubillah, ni kena jaga-jaga. Sebab itulah anak kita sayang kat dia. Perintah solat. Apa pun masalah dia. Kan? Nangis tak apa. Biar dia menangis.
Kan? Paksa dia solat. Subuh bangkitkan dia. Kalau kita sayang kat dia dah. Kita sayang kat anak kita, selamatkan dia daripada azab. Bukan kita bagi dia tidur, tidurlah buat tahi mata. Jangan. Kan? Kita kadang-kadang silap. Salah kita memahami sayang tu. Kita sayanglah dia, biarlah dia tidur, buat tahi mata. Jangan. Kan? Bangkitkan dia tidur. Aku sayang kat kamu, anak aku. Aku tak mau kamu dibakar dalam api neraka, dibakar dalam alam barzakh. Tak, bangkit solat. Sekali cabaran, 2 kali cabaran, memang cabaran. Tapi dah lama-lama dah biasa dah. Kita terpanggil nama pun dia bangkit tu. Biasa dah. Dan syaitan tu tak mau. Syaitan setiap kali kita mulakan suruh anak kita solat, dia halang. Dia halang, dia bisik kita. Jangan. Kita pun ikut syaitan. Kita lupakan perintah Tuhan. Nabi bagi tahu kita, muru auladakum bis-solah. Nabi abang kita perintahkan anak kamu solat. Perintah. Sebab apa? Sebab kalau dah biasa semayang daripada kecil, insya-Allah dia ingat sampai ke besar, dia ingat. Boleh ya? Yang ni. Orang yang meninggalkan solat, kubur dah himpit dia sampai usuk dia hancur, kemudian dinyalakan api dalam kubur tu, kemudian diguling-gulingkan dia di bara api tu siang dan malam. Masya Allah. Tak mati. Sana tak mati dah. Tak mati dah. Rasa seksa, terus seksa. Bayang api tu, di bara api tu. Diguling-gulingkan. Api. Balik rumah saya lagi tengok. Try api. Kita tahu panas tak? Tapi kalau muslimat tahu dah kan. Biasa masak dah, biasa berurusan kan. Muslimin biasa dah kena rokok. Kena jatuh kau kena. Sakit tak? Sakit tu baru bara rokok. Bukan api tu lagi. Bukan api dalam barzakh tu, rokok. Kan? Masya Allah. Kita kena ayat panas pun kan. Kita dah lompat dah. Tu ayat panas. Belum api. Masya Allah. Seksa. No? Tu yang kedua. Yang ketiga. Ni di alam kubur tu. Di alam barzakh dia. Orang yang meninggalkan solat. Ular yang berbisa. Dengan mata berapi. Berkuku besi. Masya Allah. Ular ada kuku. Ular tangan dia. Ular dia kan. Dia berbisa. Mata dia mengeluarkan api. Ular apa tu? Tak biasa jumpa lagi. Tapi dia bentuk ular. Dan berkuku besi. Yang panjang dengan perjalanan sebulan. Akan menggigit. Panjang dia. Perjalanan sebulan. Ular tu panjang mana tu? Perjalanan sebulan. Tak tahu mana panjang ular tu. Adakah panjang dia dari sini ke Kota Kinabalu? Tak sampai sebulan. Dan perjalanan. Kalau jalan kaki boleh lah. Jalan kaki. Kan jalan kaki kan. Perjalanan. Sebulan. Panjang yang ular tu. Mata dia keluar api. Kuku dia besi. Itulah yang akan menggigitnya. Siapa ni? Orang yang meninggalkan solat. Dah lah diguling-gulingkan di atas bara api. Lepas itu pula digigit dengan ular yang panjang tadi. Yang berkuku besi tadi. Sebelum dilepaskan, ular itu akan mentempik seperti teriak lah. Ataupun menyergah dia. Seperti guruh berbunyi. Menempik ya. Seperti guruh bunyi dia. Dia sergah seperti mana guruh bunyi ular tu. Sebelum dilepaskan. Masya Allah. Bayang tu. Dahsyatnya. No? Dan dia mengatakan, Tuhanku telah memerintahkan aku supaya memukul kamu. Kerana kamu melengah-lengahkan solat subuh. Masya Allah. Dia abak ketika mana dia gigit. Kemudian dia abak apa? Tuhanku menyuruh aku untuk menyeksa kamu. Disebabkan kamu melengahkan waktu solat subuh. Kan, sehingga kan subuh terbit matahari. Ni. Melengah-lengahkan subuh.
hingga terbit matahari. Melengah-lengahkan solat zuhur sehingga sampai waktu solat asar. Melengah-lengahkan solat maghrib hingga ke isyak, dan melengah-lengahkan isyak hingga ke fajar. Kena jaga-jaga. Kena jaga. Yang ni kena. 3 di alam barzah. 3 ni tak mampu, satu pun kita tak boleh impit sampai busuk kita hancur semua tu. Lepas tu pula dibakar dengan diguling-gulingkan di atas bara api. Masya Allah, kan? Jadi benda ni memang tak boleh kita nak buat. Tak boleh kita nak tahan. Itulah seksa dia, kan? Ular itu terus memukulnya sehingga hari kiamat. Ular tadi ni dia pukul tu hingga hari kiamat. Setiap kali pukul membenamkan sehingga 70 hasta ke dalam. Tiap kali ular tu pukul dia terbenam sampai 70 hasta. Kuat mana pukulan tu? Pukul tu kuat tak? Kuat. Kalau kita jatuh daripada atas, kan ada dulu apa nama yang pesawat ringan tu kan? Ingat tak? Saya baca berita kan, jatuh pada atas penumpang 2 orang tu, dia terbenam berapa kata? 2 meter ke dalam tanah kan? 2 meter ke 2 kaki. Terbenam masuk dalam tanah. Mana apa dari atas ni? Dari atas termasuk. Ni buat 70 hasta. Bagaimana kekuatan pukulan tu? Hingga terbenam dia 70 hasta. Bayang-bayang lah. Tak mati. Kalau mati tak apalah. Ni tak mati. Bangkit pula. Pukul pula hingga hari kiamat. Sementara itu azab yang akan diterima oleh mereka yang melengah-lengahkan solat selepas kebangkitan kelak pula. Lepas dibangkitkan esok hingga hari kiamat ni sisa dia hari kiamat. Lepas hari kiamat dibangkitkan, orang yang meninggalkan solat ni Allah bangkitkan pada hari kiamat, teruskan azab dia. Dengan apa? Hisabnya berat sangat. Solat tak ada. Untuk meringankan hisab tak ada. Dosa berlambak. Berat hisab dia. Orang dah semua dihisab dah laju, dia tak habis-habis lagi. Tak habis lagi. Peperiksaan, problem. Tak habis kita tanya. Lalu je. Kan? Dia tanya, ni apa? Ni bawa apa? Ni apa? Ni tak. Ya. Kemudian yang kedua pula, Allah murka terhadapnya. Allah murka. Kalau Allah murka, Allah takkan masukkan dalam syurga. Bahumban masuk dalam neraka. Yang ketiga, dia dicampakkan masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Gerun, takut. Inilah siasaan orang yang meninggalkan solat. 5 ketika dia masih hidup lagi, dan 3 menjelang kematiannya, 3 di alam barzakh, dan 3 pula selepas hari kiamat, selepas Allah bangkitkan kita semua. Cukup-cukup nyiksa. Jadi makna dia apa, tuan-tuan perempuan? Jangan kita meninggalkan solat. Dan dibangkitkan pula dia rupa babi hutan. Di akhirat. Soalan tadi pula, kan? Ada tak orang solat tak diterima oleh Allah? Macam tadi, kan? Termasuk solat tak diterima ni siapa? Bagaimana pula? Dan ada 10 jenis solat yang Allah tak terima. Ada 10 jenis solat yang Allah tidak terimanya. Seperti mana sabda Nabi SAW yang maknanya, sesiapa yang memelihara solat, kan, maka solat itu petunjuk dan jalan selamat. Dan barang siapa tidak memelihara solat, maka sesungguhnya solat itu tidak menjadi cahaya juga dan tidak menjadi petunjuk dan jalan selamat baginya. Kata Nabi apa? Siapa yang solat dia Allah akan jadikan sebagai nur, menjadi petunjuk bagi dia. Orang yang tak solat tak ada petunjuk baginya. Hidup terombang-ambing dalam dunia ni dan hidup mengikut hawa nafsu. Punca dia apa? Tak solat. Orang yang tak solat
dia susah nak membezakan mana yang hak, mana yang batil. Soalan dia, Ustaz, pasal apa di dunia lah ni, di tempat kita lah ni macam banyak kemungkaran. Sebab apa? Sebab kemungkaran yang ada disokong oleh orang yang tak solat. Tak solat. Sebab orang yang tak solat, dia tak boleh membezakan mana hak, mana batil, mana maksiat, mana pahala. Tak ada. Orang yang solat saja boleh membezakan. Yang ni batil, tinggalkan. Yang ni hak, buat. Orang siapa? Solat. Pasal apa? Solat, dia ada nur, ada cahaya. Dengan cahaya itu, dia boleh menyuluh mana yang baik dan mana yang buruk. Ada 10 jenis solat yang Allah tak terima. Kan? Allah tak terima. Kan? Ada 10 jenis solat yang Allah tidak terima. Yang pertama, lelaki yang solat seorang diri tanpa membaca sesuatu. Nah, dia semayang seorang, dia tak baca apa. Kalau semayang imam, maka bacaan tu tahu imam dah. Kan? Ha. Tapi dia main seorang, dia tak baca apa. Khayal je, kan? Allahu Akbar, lepas tu dia khayal jadi orang kaya. Dia khayal jadi Perdana Menteri, kan? Pergi mana kena escort dah ada, kan? Lepas tu Allahu Akbar. Tak ada solat, tak terima. Siapa sama, lelaki perempuan sama lah ni, kan? Sama. Mayang seorang tapi tak baca apa. Yang kedua, lelaki ataupun perempuan mengerjakan solat tetapi tidak mengeluarkan zakat. Tak terima. Solat rajin, zakat lihat. Tak terima. Kan? Mayang rajin tapi zakat tak mau keluar. Duit banyak. Asyik helah je alasannya. Oh, saya tak boleh keluar pasal apa ni, takut je ni, takut. Allah tak terima solat dia. Yang kedua ni, kan? Dua ni. Iaitu orang yang solat yang tak mau keluarkan zakat, tak terima solat dia. Ini jenis yang kedua. Solat tak terima. Yang ketiga, semayang tak terima ialah semayang lelaki yang minum arak tanpa meninggalkannya. Minum je. Perempuan sama juga. Minum arak. Arak apa? Ketum lah. Ketum, ketua ke, arak ke. Sama lah tu. Nama. Nama je. Tanpa sekat luar ni. Kan? Mak tu minum tu. Boleh tu? Minum tak? Tak ada 50 minit tu, kira macam dekatan sikit. InsyaAllah tu mak minum. Yang apa yang bawa minum itu apa? Kan? Puasa ni dia. Yang puasa saya minta mak tu. Bismillah. Dah selalu guna dah. Subuh tadi kuliah subuh kan. Ni kuliah 2 pula, lagi maghrib pula. Jadi dia tadi sekatan dia. No? Jadi yang ketiga, orang yang solat dia tak terima ialah orang yang solat, orang minum arak. Solat, dia minum arak, tak taubat, tak tinggalkan. Dia minum, ketum minum, arak minum, tuak minum, tapi solat juga solat. Tak terima mayat dia. Yang ketiga ni, ada 10 ni, 7 lagi. 7 lagi. Tengok yang mana lagi. 3 tu kira selamat dah. Kan, tengok kita lah, kita masing-masing lah. 7 orang. Mengaji yang 7 orang. Mengaji tengok diri kita. Yang keempat, lelaki yang menjadi imam. Padahal orang yang menjadi makmumnya membencinya. Ini imam. Sebab itulah imam tu dilantik orang yang disukai. Bacaan dia baik, akhlak dia baik. Itu. Dia faham ilmu fiqh. Itu. Jangan dilantik imam orang yang
rakyat tempatan tu tak suka kat dia. Ahli Korea lah, ahli Korea tu. Yang selalu jadi jadi makmum. Tak suka kat dia. Orang komen pasal apa dia imam ni merokok ni, imam dia minum ketum tadi. Dia kata, orang suka kat dia. Jangan jadi ke imam. Sebab sembahyang tak sah. Tu. Kemudian yang keenam, perempuan yang suaminya marah atau menegur kepadanya lalu isteri yang memberontak. Kelima. Seorang perempuan, isteri, kan, suami yang nasihat dia. Lepas itu dia menengking balik. Memberontak. Lawan suami dia balik. Sembahyang isteri tu tak diterima. Ni isteri jaga ni. Kan? Kan? Ni suami kira selamat ni. Kan? Isteri ni kira jaga. Kalau suami nasihatkan dia, larang dia satu persatu larangan, lepas tu dia lawan suami dia balik, maka solat dia tak diterima, mayang dia tak diterima sebelum dia bertobat, sebelum dia minta maaf ke suami. Kan? Selamat. Siapa yang selamat tengok aku selamat. Ada saya tak muntah tu kira. Okey? Kan? Okey, ke berapa dah? Keenam. Anak lelaki yang melarikan diri dari rumah tanpa izin kedua ibu bapanya. Anak lelaki. Perempuan memang tak boleh pun lari. Kan? Lari lagi ya. Dia anak lelaki. Kira dia dah akal lah. Kan? Dia lari daripada kedua rumah dia tanpa izin ibu dan ayah dia. Pasal apa ibu lelaki? Kalau perempuan memang tak boleh pun. Kan? Ni tak diterima solat dia. Anak perempuan dia kena sentiasa dari rumah jaga ni orang tua dia. Kan? Lagi-lagi ya. Kan? Apa tak lagi nak perempuan? Kalau lelaki pun tak boleh, nak perempuan lagi ya. Lagi ya. Kena tak terima solat dia. Terima solat dia. Berapa dah? Ke 7. Imam di sini masuk pemimpin. Pemimpin yang sombong, yang zalim serta menganiaya rakyat dia. Solat dia tak diterima. Pemimpin yang sombong. Kan? Takkan sombong le jasad. Kan? Lepas tu apa? Dia zalim. Dan dia menganiaya rakyat dia. Menzalimi rakyat dia. Rakyat dia paksa. Kan? Dengan barang yang tinggi melambung. Kan? Walhal dia boleh saja. Kan? Dia kawal agama. Dia kata tak. Kita sombong. Zalim. Solat dia tak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum dia berhenti bertaubat dan minta maaf dan baiki semua keadaan. Pemimpin yang zalim, yang sombong, menganiaya rakyat dia, solat dia tak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum dia bertaubat dan sebelum dia minta maaf ke rakyat dia dan baiki balik semua kejahatan-kejahatan dia. Kalau dia tak buat, takkan terima sembahyang dia sampai bila-bila. Ingat senang jadi pemimpin. Baru tahu kan? Ingat senang jadi pemimpin. Jadi pemimpin tak senang, tuan-tuan membuat tak senang. Jangan kita tengok jadi pemimpin boleh buat rumah banglo, jangan kan itu. Kan? Dia pemimpin banyak pengikut. Tapi tanggungjawab tu, boleh tak terima sembahyang, buat apa guna? Buat apa guna harta dunia, kekayaan, tahta, semua ada. Tapi sembahyang tak diterima oleh Allah. Ni yang ketujuh lah. Tujuh kan? Yang ke-8. Perempuan yang tidak menutup aurat. Ingat tak dulu ada orang kata apa? Kalau aku tak tahu aurat apa, aku sembahyang. Ingat? Tak terima sembahyang dia. Hati baik. Dulu janji hati baik ya. Perempuan yang tidak menutup auratnya ataupun mendedahkan auratnya ataupun menutup tapi rupa telanjang. Tahu tak? Ketat. Tak diterima solat dia, tak terima sembahyang. Perempuan ni semualah, isteri ke dia, perempuan tak ada suami ke apa semualah, kan? Yang mendedahkan aurat
ataupun dia tutup aurat tapi ketat. Di bahasa apa nama kata berpakaian tapi telanjang. Itu. Maka orang seperti itu tidak diterima solatnya. Jaga-jaga ni. Orang yang merias pengantin, pengantin lah ni nampak. Kan? Kurang ketat lah ni. Tak tahu budaya tu siapa punya budaya. Budaya kita tak macam tu lah. Tak ada. Kan? Budaya kita ni malu. Kan? Dulu orang kahwin pakailah apa? Elok je. Kan? Lah ni makin menggila pula lagi. Kasar lah kan. Makin menjadi-jadi. Makin ketat pula, ketat. Masya Allah. Ni cikgu-cikgu muda yang perempuan-perempuan ni kan. Masya Allah pakai tu. Ketat. Tak tahu pasal apa. Adakah dah perubahan masa hingga meninggalkan seruan agama? Sebab masa dah berubah. Kan? Agama tak diingat li. Kan? Ni kena ni. Semayang tak diterima. Perempuan yang merendahkan aurat tak diterima solat dia. Yang ke-8. Yang ke-9. 9 ni apa ni? Orang yang suka makan riba. Riba tu apa? Riba kan semua? Interest makcik. Interest. Interest. Kita simpan duit kat bank. Kan? Interest dia tu. Lebihan dia tu. Kita simpan 10,000. Lepas tu lah kita dapat 9,000. Yang 1,000 tu nama dia duit riba. Kita makan, mayang kita tak diterima. Kita pinjamkan duit kita ke orang lain. 1,000. Tempoh apa? 10 bulan ni kita. Balik esok kena 10%. Kan? Kita balik 1,100. 100 tu riba. Ada buat tak? Tak ada kot. Orang mengaji tak buat. Orang mengaji tak buat kalau ada tu kira baru mengaji kan? Tak buat kan? Orang mengaji tak buat. Kan? Nama riba. Panggil riba, interest, bunga. Sama lah tu. Kan? Rasuah bukan. Rasuah tu lain lagi. Rasuah dia lain. Rasuah tu bukan riba. Orang yang makan riba, Allah tidak akan terima solat dia. Ni jenis ke apa ni? Jenis yang ke-8 lah. Ni 9. Yang last sekali. 10. Yang ke-10. Jenis solat yang Allah tidak terima. Orang yang solatnya tidak dapat menahannya dari melakukan perbuatan yang keji dan mungkar. Last. Solatnya tidak dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itu bermakna solatnya tak diterima. Solat juga makan rasuah juga. Semayang tak terima tu. Itu tanda semayang tak terima. Mayang juga. Maksiat juga. Mayang tak terima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ni dia 10 solat yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga kajian kita pada pagi ni ada manfaat. Kita tahu semua tadi dah. Jadi kesimpulan dia ialah wajah manusia yang meninggalkan solat dan menangguhkan waktu solat ketika dibangkitkan oleh Allah di akhirat kelak, rupanya menyerupai babi hutan. Jadi kita jangan tangguhkan solat ataupun tak solat, kita mesti jaga waktu solat kita. Moga Allah Subhanahu wa ta'ala Sana? Dia tak macam apa semayang seorang ya? Tak macam apa? Semayang orang yang tak diterima ni, pertama tadi apa? Seorang lelaki ataupun perempuan yang mayang seorang. Dia tak baca apa? Dia tak baca apa? Diam je. Mana tak? Ada tak? Ada? Ada. Sebab dalam semayang ni apa? Teringat.
Macam-macam semat. Teringat ke orang lain lah, teringat ke kawan dia lah. Tak macam? Itu mana dia? Faham tak? Itu minta maaf tadi. InsyaAllah kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kita solat yang khusyuk. Allah kurniakan kita termasuk hamba-hamba yang menjaga solatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.